bagaimana dengan konsep perbankan Islam yang menjual rumah tanpa qabat? Qabat, betul Ustaz? Qabat. Untuk untuk memiliki rumah itu dahulu Ustaz. Bagaimana? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada hari ini berinteraksi dan berurusan dengan bank ini seperti sudah menjadi juzuk yang seolahnya tidak boleh berpisah daripada orang kebanyakan. Asalnya bank itu dicetuskan oleh golongan yang tertentu. Dicetuskan, diadakan, diwujudkan. Daripada suatu bentuk yang tradisional sahaja, ia membesar dan menjadi sesuatu yang penting dalam sesebuah negara. Oleh kerana ia dicetuskan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka sudah tentulah pada awalnya ataupun pada dasarnya konsep-konsep ataupun hukum hakam yang sejajar dengan agama itu tidak dipraktikan. Namun oleh kerana ia sudah menjadi suatu keperluan, khususnya orang yang meniaga. Orang yang meniaga ni tak dapat tidak perlu berurusan dengan bank. Maka para ulama yang ikhlas, para ulama yang niat mereka untuk memberi nasihat kepada masyarakat, mereka telah menggembelingkan usaha, mereka telah menggembelingkan upaya ilmu mereka untuk menyediakan alternatif, badil, alternatif. Ini tanggungjawab. Kerana kok mana pun, kalau kita tidak sediakan alternatif, maka orang akan tetap berurusan dengan bank. Maka sepatutnya sebagai orang yang inginkan kebaikan, ingin supaya amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan, maka sediakan alternatif. Kalau kita tidak sediakan alternatif, tetap orang akan berurusan dengan bank. Sebab itu walaupun mungkin ada perkara-perkara yang belum begitu utuh, yang mungkin perkara itu dalam bentuk ada syubhat, tetapi ia lebih baik. Ia lebih baik daripada seseorang yang berurusan dengan konvensional yang solid 100% jelas tanpa khilaf, dia merupakan riba. Merupakan riba. Maka alternatif yang diberikan adalah suatu alternatif yang mana dengannya paling kurang orang tidak terjebak dalam riba putih. Riba putih ni maksudnya 100% tanpa syak lagi dia adalah merupakan riba berbanding perkara yang telah diolah dan telah dibuat produk-produk Islami. Jadi ada pelbagai produk sebenarnya ketika orang ingin mendapatkan pembiayaan membeli kereta, pembiayaan membeli rumah. Saya biasa jawab secara ringkas, kalau satu orang tu dia beli rumah, kalau satu orang itu dia beli kereta, dia berurusan dengan perbankan Islam. Ini untuk orang awam lah, mudah-mudah jawapan. Kalau dia berurusan itu dengan perbankan Islam, sama ada perbankan itu dalam bentuk satu institusi solid atau dia hanya merupakan suatu tertingkap yang dibuka, maknanya satu bahagian department yang dibuka, dan perbankan itu mempunyai penasihat syariah. Penasihat syariah mengaplikan produk-produk syariah, patuh syariah yang telah dipersetujui dan dimesyuaratkan oleh himpunan ulama fiqh sedunia yang disebut Majmu' Fiqh Ismail dan pelbagai lagi, maka kita kira boleh, sah. Begitu. Ini jawapan yang ringkas. Seperti mana ini untuk orang kebanyakan. Contohnya kita beli barang ada cop jakim. Maka jawapan ringkasnya, maka halal untuk dimakan. Setakat itu sahaja yang dipertanggungjawabkan untuk orang kebanyakan. Kerana kita menyangkai bahawasanya pihak yang dipertanggungjawabkan untuk memeriksa telah memeriksa segala produk itu sehingga dia lulus untuk dia digelar sebagai patuh syariah.
Badan Sekuriti Islam yang memantau perkara-perkara operasi perbankan Islam ini telah menunaikan tanggungjawabnya, penasihat syariah telah menunaikan tanggungjawabnya. Kemudian persoalan secara khusus tadi berkaitan qabat, betul, tidak boleh. Nabi SAW larang untuk seseorang itu dia menjual sesuatu sebelum dia qabat. Qabat ni maksudnya sebelum dia pegang, sebelum dia ambil. Dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli. Melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu ke kenderaannya, keluarkan daripada tempat yang dia beli, dia qabatkan dahulu, dia pindahkan dahulu, barulah menjadi milik dia yang telah dia qabat, barulah boleh jual. Kerana ada larangan apa? Menjual sesuatu yang belum diqabatkan. Jadi dalam fasa penjualan misalnya rumah ke ataupun kenderaan ke, maka sepatutnya penasihat syariat menasihatkan kepada institusi dia untuk adanya fasa qabat tadi. Dan sebenarnya fasa qabat itu ada, tetapi ia datang dalam bentuk dokumentasi. Maksudnya dalam dokumen itu dia ada dipanggil kemampuan tuntutan terhadap barang tersebut sekiranya berlaku pengabaian bayaran terhadapnya, maka simpelnya yang berlaku adalah mula-mula pihak bank yang beli, kemudian setelah dia beli, dia telah menjual dengan harga yang lebih untuk keuntungan tersebut. Jadi keuntungan itu sebenarnya adalah keuntungan dalam bentuk murabahah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk murabahah. Itu yang sebenarnya yang sedang berlaku, dan untuk menjadikannya sebagai Islamik mesti ada fasa qabab, dan sepatutnya ia sudah dinasihatkan oleh penasihat syariah bahawasanya hendaklah ada fasa qabab, kerana penting qabab itu untuk persoalan kebertanggungjawab. Kerana setiap orang yang menjual, maka dia bertanggungjawab ke atas barang yang dijual selagi mana ia belum diserahkan kepada pembeli. Maka ini dipanggil apa? Ini dipanggil proses pembiayaan. Jadi kalau satu orang dia beli rumah, dia beli kereta, dia bukan melakukan personal loan. Dia bukan melakukan personal loan, pinjaman peribadi dengan bank, tidak. Tapi sebenarnya proses yang sedang berlaku itu adalah jual beli yang kita sebut sebagai pembiayaan. Dan dia ada macam-macam produk, baik bisaman ajil misalnya, ataupun high purchase, yang disebut sebagai al-ijara al-muntahiyah bitamlik, ataupun al-musyarakah al-mutanaqisah, pelbagai. Jadi orang yang nak berurusan tu, dia kena ambil tahu sikit dia pakai produk apa ketika dia berurusan dengan bank tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz.